Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua warga maya. Sekarang ni kereta kotak KK mula membanjiri jalan raya di Malaysia ni. Kereta kotak? Ya, kereta berkotak macam kereta produk kenari lah. Tapi harganya, kayangan. Kereta-kereta KK ni sudah meluas di Jepun dan sekarang ni sudah menular di Malaysia dan menjadi trend. Jom kita intai-intai 5 kereta KK JDM yang paling laris di Jepun pada tahun 2021. Dan sebelum tu, janganlah lupa untuk subscribe, like, share dan komenlah sedikit bagi memajukan lagi channel ini. Tempat kelima. Okey, kita pergi ke nombor 5 dahulu. Kereta ini adalah Daihatsu TAF G Turbo. Kereta ini dikeluarkan pada tahun 2020. Sebelum ni, nama Daihatsu TAF adalah nama yang digunakan di Indonesia bagi kereta Daihatsu Raga yang dibina pada tahun 1984 hingga 2002. Model 4x4 lah kan. Sekarang, TAF nama rasmi bagi jentera ni. Jauh beza kan? Daihatsu TAF adalah kategori KK. Bila sebut KK JDM Jepun, yang mana JDM adalah Japan Domestic Market, enjinnya menggunakan 660 3 silinder sebaris. Enjinnya KFVE untuk enjin A dan KFDET untuk enjin turbo. Ada front wheel dan juga ada four wheel. Transmission mula pakai CVT. Luaran kereta ni adalah panjangnya 3,395 mm, lebarnya 1,475 mm dan tinggi 1,630 mm. Jom kita tengok bahagian luar. Terserlah model KK yang mewah. Tengok bahagian luar tu seakan-akan ada gambaran Hummer. Tengok bahagian dashboard ni seakan-akan Daihatsu Jimny. Ada LCD screen, parking brake elektrik, push start button dan beberapa safety features. Kereta zaman sekarang ni memang perlu memakaikan safety features. Kapasiti penumpang adalah 4 tempat duduk. Seat belakang boleh dijatuhkan menjadi flat jika ingin mengisi barang-barang yang maksimum. Apa macam? Okey tak? Model ni telah terjual di Jepun sebanyak 62,282 unit pada tahun 2021. Okey, kita pergi pada nombor 4. Turun satu anak tangga, nombor 4. Di tempat keempat adalah milik Suzuki Hustler Hybrid X. Kereta ini dikeluarkan pada tahun 2020. Sebelum ni, generasi pertamanya diperkenalkan pada tahun 2014 sehingga 2019. Model tahun 2020 adalah model yang di-upgrade. Mazda juga rebashkan jentera ni menjadi Mazda Flare Crossover. Jentera ini dinadikan dengan enjin 660 3 silinder sebaris RO6D untuk NA dengan 48 horsepower, RO6A turbo dengan 63 horsepower. Disebabkan hybrid, jentera ini dinadikan dengan elektrik motor dengan 2 horsepower. Transmisinya pakai CVT dan hybrid drivetrain menggunakan MHEV with integrated start generator ISG. Luarannya panjang 3,395 mm, lebarnya 1,475 mm dan tinggi 1,680 mm. Tinggilah sikit daripada Daihatsu TAF. Okey, jom kita intai bahagian luar. Sekali pandang macam Suzuki Jimny baru, tapi lebih kecil dan lebih lembut. Bahagian dalam pula, layout dashboard ni lain sikit. Seakan 3 panel pemuka. Seakan honeycomb pun ada. Okey, yang belah kanan tu kita boleh tengok papan meter. Okey, yang panel dekat tengah tu LCD screen dan tepi belah penumpang tu kita boleh lihat ialah konsol letak barang. Kapasiti penumpang 4 tempat duduk. Seat belakang boleh flatkan untuk load barang secara maksimum. Model ni telah terjual di Jepun sebanyak 82,490 unit pada tahun 2021. Alright, next. Turun anak tangga lagi, nombor 3. Di tangga ketiga adalah Daihatsu Tanto. Daihatsu ini kalau bab kereta KK kan, memang monopoli lah. Tapi dia berada di nombor 3 jualan kereta KK di Jepun pada tahun 2021. Sebaru pula rebash Daihatsu Tanto ni menjadi Subaru Chiffon. Tanto generasi pertama dikeluarkan pada tahun 2003. Tanto X pula berada di generasi keempat dan dikeluarkan pada tahun 2019. Kereta ini dinadikan dengan enjin 660 KFVE 3 silinder sebaris untuk enjin NA dengan 51 horsepower dan KFDET 3 silinder sebaris untuk enjin turbo dengan 63 horsepower. Transmisi untuk Tanto ini adalah CVT. Okey, tengok bahagian luaran. Panjangnya 3,395 mm, lebar 1,475 mm dan tinggi 1,755 sehingga 1,775 mm. Bahagian depan kita dapat lihat desain yang mencerikan Daihatsu.
Model ni ada dua pintu di depan yang encel. Belakang pula dia pakai power door, slide door tu untuk bukaan yang lebih luas. Buka je pintu, zas, buka sendiri. Macam kereta kayangan tu lah. Dashboard pula kita dapat tengok paparan meter yang memanjang. Dekat tengah ada LCD screen. Kalau bab safety features ni, lebih kurang je dengan kereta-kereta KK yang lain. Ada push start button tetapi tiada electric parking brake. Kalau nak cari parking brake tu, cari kat bawah kaki tu. Masih pakai kabel. Kapasiti penumpang pula dia menyediakan 4 tempat duduk. Depan 2, belakang pula desainnya boleh dilipat untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Model ini telah terjual sebanyak 116,910 unit di Jepun pada tahun 2021. Turun lagi anak tangga. Kereta keluaran 2017 ini menduduki tangga kedua iaitu Suzuki Spezia. Bahagian hadapan boleh kita lihat facelift yang luas seakan Alphard tapi ini versi KK bang daripada Suzuki. Dekat Malaysia rasanya tak ada lagi model ni digunakan di jalan raya ataupun berada di showroom-showroom recon. Mazda rebadge model ni menjadi Mazda Flywagon. Generasi pertama pada tahun 2013 sehingga 2018 dan generasi kedua pada tahun 2017 diupgradekan luaran dan ditambahkan pula dengan hybrid. Enjin bagi Suzuki Spezia adalah RO6A 3 silinder sebaris double overhead cam 12 volt VVT turbo manakala transmisinya adalah CVT. Luarannya pula panjang 3,395 mm, lebar 1,475 mm dan tinggi antara 1,785 hingga 1,800 mm. Macam sama je kereta KK ni dengan desain yang lain. Sama tapi tak super. Alright, kita tengok dalaman. Dalaman pula dashboard dengan papan meter di depan dengan LCD screen di tengah. Lubang aircon kita boleh tengok memenuhi ruang memanjang begitu. Kereta ni disediakan dengan push start button tapi tak ada electric parking brake. Yang adanya brake yang kat kaki itulah. Kapasiti penumpang ialah 4 tempat duduk juga tapi dekat depan tu kita boleh tengok boleh letak budak kecil dekat tengah. Manakala belakang macam biasalah boleh lipat untuk isi barang secara maksimal. Model ini telah pun terjual sebanyak 128,840 unit di Jepun pada tahun 2021. Dan sekarang kita tengok siapa juara. Para juara-juara. Berada di tempat pertama kereta KK paling laris di Jepun pada tahun 2021 adalah milik Honda N-Box. Honda N-Box generasi pertama sudah berada di pasaran dari tahun 2011 lagi dan diikuti dengan generasi kedua pada tahun 2017. Hujung 2020 dikeluarkan lagi facelift baru dan pada 2021 Honda N-Box mendominasi pasaran Jepun dengan kereta paling laris pada tahun 2021. Dinadikan dengan enjin 660-8O7A 3 silinder sebaris untuk version NA dengan 58 horsepower dan 660-8O7A turbo 3 silinder sebaris dengan 63 horsepower dan transmisinya adalah CVT. N-Box ini ada keluarkan model 4-wheel drive dan juga front wheel drive. Mentang-mentanglah duduk nombor 1 kan. Rasa nak bercerita panjang je tapi tak boleh. Tak adil lah kan. Luarannya panjang 3,395 mm, lebar 1,475 mm dan tinggi 1,790 untuk front wheel drive, 1,815 mm untuk 4-wheel drive. Samalah juga dengan panjang lebar untuk kelima-lima kereta ni. Beza tinggi je. Alah, kereta kotak, pattern dia macam tu lah kan. Bahagian depannya dengan pattern Honda yang muka kemik. Walaupun muka kemik tapi lawa juga. Hei, mata. Ada 5 pintu. Dengan bahagian belakangnya menggunakan power sliding door. Bahagian dalaman kita lihat dashboard ada iras nampak mewah tapi simple. Papan meter yang panjang duduk kat tengah ada LCD screen. Push start button pun ada. Kapasiti penumpang ni adalah 4 tempat duduk. Seat belakang boleh flatkan untuk load barang secara maksimal. Parking brake dekat kaki juga ya. Okey, berapa terjual? Kalau anda nak tahu, Honda N-Box telah pun terjual sebanyak 189,940 unit di Jepun pada tahun 2001. Dengan ini, habislah sudah 5 kereta KK JDM yang paling laris di Jepun pada tahun 2021. Kalau anda rasa info saya ni super simple, godeh-godehlah channel-channel sahabat kita yang lain. Diharapkan video ini berguna dan memberi info untuk anda semua. Saya Mr. Jai, host anda di Paduka TV. Saya ciao dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.